Bismillah. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir adalah merupakan daripada salah satu surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW di Makkah, iaitulah disebut sebagai Makkiyah. Surah ini mengandungi 29 ayat, terdapat 104 perkataan, mempunyai 533 huruf. Surah yang ke-81 dari sudut susunan mushaf, dan juga berada selepas daripada surah Abasa dan sebelum daripada surah Al-Infitar. Dari sudut penurunannya, surah ini adalah antara surah yang terawal turun kepada Nabi SAW, iaitu surah yang ke-7 selepas daripada surah Al-Masad yang ke-6. Jadi kalau mengikut pandangan dua tokoh besar ulama tafsir, ini almarhum Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dan juga Syekh Abdul Rahman Abanakab, mereka menyatakan bahawa terdapat 5 surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sewaktu dakwah Nabi SAW secara tersembunyi. 5 surah tersebut adalah surah yang pertama surah Al-Alaq, bagaimana yang kita ma'ruf, dan surah Al-Qalam, yang ketiga surah Al-Muzammil, yang keempat surah Al-Muddathir. Tapi empat-empat surah ini bukanlah maknanya keseluruhan ayatnya. Surah Al-Alaq 1 hingga 5, surah Al-Qalam 1 hingga 4, surah Al-Muzammil 1 hingga 6, dan juga surah Al-Muddathir 1 hingga 7. Dan yang kelima diturunkan suratul Fatihah ayat 1 hingga 7. Jadi 5 surah ini diturunkan sebelum daripada dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, which is dalam masa 3 tahun dakwah Nabi SAW secara sembunyi. Jadi kali pertama ayat Quran ataupun satu surah yang diturunkan sewaktu dakwah Nabi SAW secara terang-terangan adalah ketika mana mendapat penentangan daripada Abu Lahab, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Masad. Jadi kalau kita tengok, kita nak sebut sedikit tentang latar penurunan surah At-Takwir ini. Jadi bila Abu Lahab maknanya mencela Nabi SAW, bahkan sebelumnya dia mencela agama yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu apabila agama yang dibawa oleh Nabi SAW, bila Nabi SAW menyebutkan bahawa bila Nabi kumpulkan kaum Bani Hashim dan juga Abdul Muttalib, Nabi kata kita akan dibangkitkan sebagaimana kita bangun daripada tidur. Yang kita akan mati seperti mana kita tidur, dan kita akan dibangkitkan sebagaimana kita bangun daripada tidur. Jadi Abu Lahab pada waktu itu mengatakan tabban li hadzal din, celakalah agama apa yang kau sebutkan ini. Dia menunjukkan kepada orang musyrikin pada ketika itu telah maknanya tidak mengetahui ataupun mendustakan berkaitan dengan konsep kiamat dan juga hari pembalasan. Kemudian kali kedua berlaku, Abu Lahab mengatakan kecelakaan kepada Nabi SAW adalah di atas Bukit Sofa, ke mana Nabi panggil lebih ramai daripada kalangan kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun hantar dia punya wakil-wakil dia untuk mendengar bicara Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun menyebutkan hal yang sama tentang azab yang mendatang kepada kaum Quraisy jika mereka tidak beriman. Maka kali kedua Abu Lahab mengatakan celaka, tabban lak. Maka dalam surah Al-Masad Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kali perkataan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini dalam siri tas yang pertama kita dah bincangkan tentang surah Al-Masad ini. Jadi nak sebutkan disebabkan surah At-Takwir ini adalah surah yang ke-7, maknanya selepas surah Al-Masad. Maka surah At-Takwir ini adalah surah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kiamat, tentang kronologi kiamat. Sebab itu dalam surah At-Takwir nanti kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan agak detail 6
ayat ataupun 6 ayat-ayat tanda-tanda dan juga ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kejadian kiamat selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama. Dan kemudian 6 ayat pula berkaitan dengan apa yang berlaku selepas daripada tiupan sangkakala yang kedua. Kan? Jadi untuk menyebutkan tentang, membincangkan tentang konsep kiamat dan juga hari pembalasan. Dalam masa yang sama, surah ini selain daripada nak menegaskan tentang kiamat dan juga hari pembalasan, surah ini juga datang untuk address ataupun menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dibuat oleh orang Arab, Quraisy, Arab pada ketika itu, bukan semestinya Quraisy. Antaranya adalah pembunuhan bayi perempuan yang tak dibuat. Sebenarnya dalam kalangan Quraisy tidak dibuat hal itu tersebut. Nanti kita akan sebutkan. Antaranya adalah mereka lebih mempercayai tukang tilik nasib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala address kesalahan mereka ini dari sudut perbuatan mereka dan juga dari sudut i'tiqad mereka. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan Al-Quran dengan cara Allah menyebutkan daripada mana datangnya Al-Quran ini, iaitu siapa yang membawanya. Disebutkan tentang Jibril. Kemudian disebutkan tentang siapa yang menerimanya. Dia bukanlah orang yang kamu tidak kenal. Wa ma sahibukum bimajnun. Ia adalah sahabat kamu. Dalam masa yang sama, apa perkara yang terkandung di dalam Al-Quran. Uniknya surah At-Takwir ini, dalam nak menyampaikan mesej tentang hari kiamat dan juga pembalasan, dalam masa yang sama juga tentang Al-Quran, keagungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, sebabkan ini adalah surah-surah yang awal turun kepada Nabi SAW. So nak address masalah utama dalam kalangan orang musyrikin ini, bahkan dalam kalangan manusia zaman berzaman, adalah keyakinan kepada hari akhirat. Dan juga bagaimana pegangan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi ada dua perkara yang diadres dalam surah. Jadi kita faham latar belakangnya adalah latar belakang Nabi SAW telah pun mendapat tentangan daripada orang musyrikin. Dan ini adalah surah yang pertama yang menyebutkan tentang hari kiamat yang turun kepada Nabi SAW. Bukan dari sudut penyusunan, tapi dari sudut baik. Jadi insyaAllah kita tengok kemudian sedikit terlebih dahulu berkaitan dengan hubungan surah At-Takwir dan juga surah Al-Infitar. Ini saya dah sebutkan banyak dalam perbincangan surah Al-Infitar, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebab surah Al-Infitar ini adalah surah yang di hujung dakwah Nabi SAW. Ibarat dia ada pembukaan cerita berkaitan dengan kiamat, tentang keagungan Al-Quran. Penutup pun maknanya disebutkan lagi tentang kiamat. Jadi sebab itu ayat-ayatnya itu At-Takwir dibawa tentang permulaan berlakunya kiamat. Al-Infitar adalah step ataupun langkah tahap yang seterusnya. Jadi kalau dalam surah At-Takwir disebutkan yang permulaan kiamat itu adalah izas syamsu kuwirat, iaitu tentang matahari yang digulung, yang malap, yang hilang cahayanya. Maka surah Al-Infitar datang kemudiannya menyebutkan tentang matahari yang sebahagian daripada langit itu sendiri dia terbelah. Kan? Jika disebutkan dalam surah At-Takwir tentang An-Nujum, Nujum ini lebih banyak manfaatnya kepada orang Arab kerana mereka melihat Nujum ini untuk perjalanan musafir mereka. Berbanding planet yang tidak kita sebutkan beza Nujum dan Kawakib. Kawakib ini dia tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Maka ia tak kelihatan dan juga tidak memberi manfaat lah dari sudut pada orang Arab ketika itu. Jadi mereka lebih maknanya memperhatikan Nujum, bahkan Nujum ini digunakan juga untuk perkara-perkara sebagai tilik nasib dan sebagainya. Jadi Allah sebutkan tentang yang paling bermanfaat kepada mereka yang mereka ketahui Nujum. Dalam masa yang sama Allah sebutkan juga tentang Kawakib yang kedua-duanya Inkadarat dan Intasarat,
Ini mempunyai makna yang hampir sama, iaitulah berserakan ataupun bertaburan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saya sebut sebelum ni, wa izal biharu sujirat. Sujirat ni menunjukkan kepada keadaan lautan yang menggelegak, kemerahan, yang ini kerana mendidih panas, meluap-luap. Dan fujirat itu adalah dia hancur ataupun meletup. Yang ini dia meletup, melimpahnya lautan tersebut. Jadi dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kesalahan yang mereka buat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini berkaitan dengan bayi wanita, bayi perempuan yang disoalkan, maknanya disoal kepadanya. Jadi menunjukkan tentang adanya hari pembalasan, yakni hari kebangkitan, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Infitar, wa idzal quburu bu'tsirat. Jadi dibangkitkan itu akan dipersoalkan dari sudut apa yang mereka lakukan. Dan disebut juga dalam surah At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat, apa yang manusia kedepankan ataupun bawa dari sudut amalannya. Dan dalam surah Al-Infitar, kerana ia adalah surah yang akhir turun pada Nabi SAW, antara surah yang akhir, maka disebutkan apa yang juga ditinggalkan, peringatan. Baik, jadi itu begitu indah di antara surah Al-Infitar, Takwir Al-Infitar. Baik, apa tema kepada surah ini? Surah ini mendatangkan tema, iaitu berkaitan dengan menggambarkan tentang kepatuhan penciptaannya. Ya, inilah langit, bumi, gunung ganang dan sebagainya. Daripada awal diciptakan sehinggalah waktu saat-saat kehancuran bagi segala penciptaannya itu, maka mereka tetap mematuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan terjadinya kiamat, maknanya Allah perintahkan, maknanya mereka digulungkan malak, maka mereka pun malak. Yang mana daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kepatuhan penciptaannya itu, supaya manusia ini dapat mempelajari daripada alam ini, yang sepatutnya kita juga yang merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bahkan diberikan akal dan disampaikan bersama surah-surah Al-Quran ini panduan wahyu, yang sepatutnya manusia lebih patut untuk mematuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mengikut Rasulullah SAW dan Al-Quran yang diturunkan bersama. Jadi kita faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah At-Takwir ini untuk memperkenalkan Rasulnya, memperkenalkan Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu diturunkan dalam masa yang sama, address permasalahan semasa yang berlaku, dan juga permasalahan utama bagi musyrikin ketika itu adalah tentang kepercayaan tentang hari kiamat. Jadi sangat-sangat menarik daripada 29 ayat ini. Dia datang dengan pelbagai mesej yang menggabungkan di antara mesej-mesej yang kita sebutkan tadi, dan ia adalah yang awal-awal diturunkan kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada manusia pada ketika. Baik. Jadi 6 ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang 6 perkara yang berlaku selepas tiupan sangkakala. Jadi kita tahu tiupan sangkakala yang pertama ini bermakna ia adalah kedatangan kiamat yang pertama, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Itu perkara selepas tiupan, dan ada lagi 3 perkara yang disebutkan selepas. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya menyebutkan tentang kehancuran alam terlebih dahulu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang matahari, idza syamsu kuwirat, itu bagaimana matahari digulungkan. Digulung ni maknanya dia berlaku lingkaran ataupun ditutupi cahayanya itu
maka cahaya matahari yang sepatutnya menyinari, maka dia semakin lama semakin malam. Perumpamaannya mudah, seperti mana kalau disebutkan dalam tafsir seperti lilitan serban, kan? Lilitan serban. Kalau kita biasa tengok anak-anak tahfiz pakai serban kan, ini dililit ke kepala dia tu. Bila dililit tu dia menutup kepala dia. Kalau style orang Oman kan, dia tak pakai kepiah. Kalau orang Melayu kita dia pakai kepiah dulu kan. Jadi style orang Oman dia tak pakai kepiah dia tu. Jadi serban tupi lilitan itu telah menutupi kepalanya. Jadi lilitan ataupun lingkaran yang terdapat pada matahari itu, bila sampai pada waktunya, ia dililit dan juga dilingkari, digulung, berbagai istilah yang kita boleh gunakan. Tapi membawa kepada hilang dari sudut fungsinya apabila dia terjadi malam, gelap. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang kedua adalah berkaitan dengan bintang. Nanti saya akan sebutkan dulu 12 perkara ni, 6 perkara selepas tiupan sangkakala yang pertama dan perkara selepas tiupan sangkakala yang kedua. Dan saya akan sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala susun 12 ini mengikut turutan ni. Ini disebutkan oleh Al-Biqai tentang susunan itu. Baik. Yang kedua adalah bintang. Jadi bintang yang kita sebutkan di sini An-Nujum. Bintang yang dimaksudkan adalah bintang yang mempunyai cahaya, bintang yang bercahaya. Maka inkadarat, bezanya dengan intasarat, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzal kawakibun tasarat. Sedangkan dengan perkataan nujum Allah kata wa idzan nujumun kadarat. Kerana inkadarat ini bukan sekadar maknanya dia berserakan. Pertama, sebelum dia jatuh berserakan tu, dia hilang dari sudut cahayanya. Cahayanya hilang. Kalau hari ni lampu-lampu, orang kata apa, orang duk pasang lampu Aidilfitri tu kan, hari raya ataupun puasa tu, maknanya lampu dia punya mentor tu dah tak menyala. Lama-lama kemudiannya dia dah tak ada function ataupun dia dah tercabut daripada tempat gantung dia. Jadi menunjukkan maknanya dia hilang fungsi dia yang memberikan yang ada cahaya pada dirinya, dan kemudiannya dia jatuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung disebutkan suyirat, kalau kita tengok terjemahan di sini disebutkan apa? Terbang ke angkasa. Suyirat ni, sayyara itu menunjukkan kepada pergerakan. Sebab tu kalau kita sebutkan kereta dalam bahasa Arab, kita sebut sayyarah. Ini kerana kita naik kereta tu untuk bergerak. Suyirat ni menunjukkan kepada pergerakan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal jibala autada. Jibal, gunung ini menjadi autad, menjadi pasak pada bumi, yang menyebabkan bumi ini tidak bergegar, maknanya pasak bumi menyebabkan bumi ini kukuh. Tetapi pada waktu hari kiamat itu berlaku, gunung yang paling kukuh itu pun maknanya dia bergerak daripada tempat-tempat dia. Dan ada yang mengatakan bergerak di sini kerana dia berterbangan. Sebab apa? Sebab dia hancur seperti mana hancurnya perkara yang lain seperti matahari dan juga bintang tadi. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, iaitu kamu melihat apabila berlakunya qari'ah, berlakunya pelanggaran di antara satu perkara dengan satu perkara, bintang berlanggar bila jatuh kan, bila jatuh bukan dia jatuh satu bintang. Jatuh maknanya dia jatuh berlanggaran di antara satu sama lain. Qari'ah, pelanggaran tu dipanggil qari'ah. Dalam masa yang sama, gunung juga maknanya hancur. Ada pun kal'ihnil manfush, seperti mana bulu yang berterbangan, debu-debu yang berterbangan. Jadi itu gambaran ketika mana berlakunya kiamat, kedahsyatan kiamat. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok dalam 3 ayat ni, bahkan dalam 6 ayat ni, dalam ayat-ayat seterusnya ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat dalam bentuk pasif dengan maksud tidak menyatakan siapa yang
menyebabkan matahari itu malap? Siapa yang menyebabkan bintang itu tidak bercahaya lagi? Siapa yang menyebabkan gunung itu bergerak dan kemudiannya hancur? Kan? Ya, ini siapa yang melaksanakan sedemikian? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nakkan pembaca ataupun orang yang mendengar ayat ini fokus kepada kejadian itu. Kan? Fokus kepada kejadian apa yang berlaku sebenarnya kepada diri kamu. Nanti barulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat yang last sekali berkaitan dengan siapa yang melakukan hal ni tersebut, iaitu Rabbul Alamin. Ayat yang last sekali, ayat yang ke-29. Di sama macam saya sebut sebelum ni, ada kaitannya daripada awal surah dengan akhiran surah, dan juga di antara isi kandungan, sesama isi kandungan di permulaan surah dan juga pengakhiran surah. Baik. Jadi ini 3 perkara menunjukkan kepada kehancuran alam, matahari, bintang dan juga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi 3 perkara. Wa idzal 'isyaru 'attilat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan, dan apabila lautan meluap-luap bercampur bau. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang 3 perkara lagi. Jadi saya sebutkan kenapa disusun sedemikian. Yang ini kehancuran yang berada di daratan dan juga di lautan. Ataupun kita boleh juga menyebutkan tentang kekacauan yang berlaku di daratan dan juga lautan. Maknanya betapa perkara yang berlaku di daratan dan lautan ni sangat tidak tenang. Huru-hara, katanya huru-hara di daratan dan juga lautan. Ini yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzal 'ishar. 'Ishar ini daripada perkataan asyara. Asyara itu merujuk kepada 10. Kalau belajar nombor kan, asyarah maknanya 10. Di 10 ini adalah merujuk kepada isyar, di sini merujuk kepada 10 bulan, iaitulah buntingnya seekor unta betina. Jadi 10 bulan ini adalah waktu yang mana seekor unta itu hampir bersalin, dipanggil istilah dia. Mana hampir melahirkan anak dia lah. Hampir melahirkan anak dia. Selepas mana dalam masa 10 bulan. Jadi kalau kita tengok unta ini adalah antara harta yang paling disayangi. Kita dah sebut sebelum ni dalam surah Al-Ghasyiyah, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kan. Bagaimana unta itu diciptakan, kita dah sebutkan tentang apa kelebihan unta, sifat unta dan sebagainya. Kan. Jadi dia adalah harta yang sangat disayangi, kerana setiap inci daripada unta itu boleh dimanfaatkan. Sama ada dia hidup ataupun dia mati. Hidup boleh bawa barang, boleh bawa menjadi kenderaan yang paling efisien untuk berjalan di padang pasir dengan kelebihan yang diberikan kepada unta. Kalau mati pun maknanya disembelih, boleh makan dagingnya, kulitnya, boleh buat baju, bahkan kita sebut susunya boleh diminum, air kencingnya boleh dibuat ubat. Jadi serba-serbi dari sudut unta ini mempunyai manfaatnya. Ini harta yang paling disayangi oleh orang Arab pada ketika itu. Apatah lagi kalau unta itu berada dalam keadaan bunting, kan? Maknanya akan melahirkan anak pula, yang mana akan dapat pula maknanya generasi ataupun anak-anak dia, yang menyebabkan tungan kepada pemiliknya. Namun bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa idzal 'isyaru 'uttilat, uttila, yang ini menunjukkan kepada pada hari kedahsyatan tadi, wahara dengan matahari dah tak ada cahayanya, dengan bintang yang berguguran. Ini bila bintang berguguran ni, sesuatu yang jatuh daripada atas ni, kan, kita sangat takut, kan. Kita pun takut jalan di tempat-tempat yang construction, pakai topi. Sebab apa? Sebab takut ada perkara yang buat di atas ni jatuh kepala kita. Bila dia jatuh daripada tempat yang tinggi, dia tak sama dengan jatuh daripada tempat yang rendah. Dia punya initial dia punya force dia tu, kan, berbeza, kan. Baik. Namun pada ketika itu, bila berlakunya hari kehancuran puhara ini, unta ataupun harta yang paling disayangi itu tidak lagi bernilai bagi mereka.
Yang ini kita sebutkan juga semakin maknanya kita pelajari berkaitan dengan surah-surah dalam Dua Ammah ni, kita akan lihat semakin terkait di antara satu surah dengan satu surah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam sisi gambaran yang berbeza, tapi kalau kita susun the puzzle tu, kita akan nampak macam mana keadaan kiamat tu. Jadi dalam surah Al-Zalzalah sebelum ni kita sebutkan bila wa akhrajatil ardu athqalaha, yang ini dikeluarkan perkara-perkara yang bernilai, emas, perak dan sebagainya, yang ada di atas muka bumi pun ada harta-harta yang disayangi, tapi segala harta-harta yang mana sama ada keluar daripada perut bumi ataupun yang memang berada di atas muka bumi ini, semuanya pada waktu itu telah ditinggalkan dan dianggap tidak lagi bernilai bagi tuannya ataupun orang yang berkeinginan untuk memilikinya, kan? Kerana yang penting adalah untuk menyelamatkan diri, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzal wuhushu husyirat. Wuhushu ini, wuhush ini adalah binatang liar. Binatang liar. Asalnya kalau kita tengok binatang ini, dia hidup dalam habitat dia sendiri, kan? Tetapi bila berlakunya kiamat, yang mananya tidak terkecuali siapa pun ketika mana berada di atas muka bumi itu, sama ada manusia ataupun haiwan, yang asalnya berhabitat masing-masing, pada ketika itu husyirat, yang mana dia akan berkumpul sekali. Berkumpul, husyirat ni hasyar, mana mereka akan berkumpul sekali. Dengan makna binatang yang buas pun, makna pada waktu itu takutkan kiamat, maka dia berkumpul dengan, maknanya masing-masing akan cari tempat. Bila sesuatu yang berguguran daripada atas, masing-masing mana cari tempat untuk perlindungan. Tak kisah dah sama ada binatang ke, atau binatang dengan manusia pun, ada setengah binatang bila nampak manusia ni dia lari, kan? Tapi pada waktu itu bila kelam kabut, keadaan manusia mencari perlindungan, maka tak kisah dah kalau bertemu di antara satu sama lain, berkumpul di satu tempat, kalau ada tempat yang mungkin terselamat sekejap, kan? Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keadaan itu adalah keadaan yang chaos, sangat berpaharanya. Jadi di sini juga menunjukkan binatang juga mana dia terkesan dengan keributan hari kiamat itu. Sampai dia pun tak kisah dari sudut kebiasaan dia, yang sepatutnya mungkin dia faham manusia, ataupun kalau dia bukan binatang yang buas, dia nampak manusia je lari, tapi dalam keadaan itu semuanya bergugup sekali. Ini kerana apa? Kerana sedang menghadapi, bumi pada ketika itu sedang menghadapi peristiwa yang lebih besar dan lebih merisaukan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila disebutkan tadi lautan bihar, yang ini menggelegak seperti mana minyak yang maknanya akan dinyalakan api. Jadi sepatutnya air memadamkan api, ya, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, daripada air itulah sumber api keluar. Dan kita tahu ini dalam sains kita hari ini, di bawah lautan sana tu, mana ada lapisan-lapisan bumi yang lain, sampailah mana ke ada lapisan-lapisan, bahkan api pun boleh ada, air ada tempat maknanya makin bawah semakin sejuk, tapi ada juga maknanya lapisan-lapisan daripada ini itu dikeluarkan pada ketika itu, menyebabkan air pun menjadi panas mendidih dan kemerahan. Nanti kita akan sebut bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di hujung kesan kiamat itu tentang langit. Bagaimana langit itu dia jadi kemerah-merahan kerana pantulan daripada laut. Hari ini kita melihat langit biru, sebenarnya langit bukan biru, kan? Tapi dia pantulan daripada lautan yang mana biru. Yang ni langit juga warna biru tenang. Jadi apabila langit apabila matahari dia apabila laut berwarna merah menggelegak panas, maka langit pun dia jadi warna merah panas seperti mana yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Baik. Itu 6 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang perkara yang berlaku selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama. Dan 6 perkara pula yang berlaku selepas tiupan sangkakala yang kedua,
Tiga, yang pertamanya iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila tiap-tiap diri itu disatukan dengan pasangannya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Maaf, ini dua, bukan tiga. Bi ayyi dzambin qutilat. Ayat ke-9 ni bersangkutan dengan ayat yang ke-8. Dengan dosa apakah ia dibunuh? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzan nufusu zuwijat, iaitu apabila jiwa-jiwa manusia itu disatukan. Apa makna dipersatukan? Ada dua makna kata para ulama. Yang pertama, dipersatukan di sini adalah membawa makna dipersatukan semula pasangan bagi setiap diri manusia itu, iaitulah antara roh dan jasadnya. Bukan pasangan kehidupannya, tapi dipasangkan balik. Maknanya selepas kematian, kita tahu kematian menyebabkan roh terpisah daripada jasad, maka lepas hiupan sangkakala yang kedua, maknanya untuk dibangkitkan, disambungkan ataupun disatukan semula antara roh dan juga jasad tersebut supaya hidup untuk next phase. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan nafs di sini yang dimaksudkan zuwijat, iaitu disatukan, iaitulah diklasifikasikan manusia itu mengikut bulannya dibangkitkan. Ini ada hadis yang disebutkan daripada Nu'man ibn Bashir yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW membacakan firman Allah, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, ini surah At-Takwir, lalu baginda bersabda bahawa yang dimaksudkan ialah teman-teman sejawat setiap lelaki dikumpulkan dengan kaum yang mempunyai amal yang sama dengannya. Maknanya dikumpulkan ikut bulan amalan, bukan sekadar lelaki lah, lelaki dan juga wanita lah. Iaitu demikianlah yang disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, iaitulah golongan kanan, golongan kiri dan juga golongan yang dahulu beriman. Iaitulah ashabul yamin, ashabul shimal dan juga as-sabiqunal awwalu, mereka yang dahulu. Yang disebut juga sebagai al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin sebelum ini. Jadi mereka masing-masing dihimpunkan bersama dengan golongan yang sama amalan dengan mereka. Baik. So ada dua makna di situ. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bayi perempuan yang dibunuh, yang mana dia disoal. Kenapa bayi perempuan yang dibunuh itu disoal, bukan pembunuhnya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak soal pembunuhnya, which is ayahnya sendiri? Kenapa Allah tak tanya dia? Kenapa tanya kepada bayi tersebut? Ada tiga sebab. Yang pertama, menunjukkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada pembunuhnya, iaitulah ayahnya sendiri, hingga tidak lagi diberikan perhatian. Jadi kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada dosa-dosa yang sangat besar yang mana disebutkan dalam hadis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala la yanzuru ilaihim, Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi memandang mereka. Dan para ulama membincangkan, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi memberikan perhatian ataupun memandang seseorang itu, maka itu adalah satu kecelakaan yang sangat besar, kerana menunjukkan dia tak ada peluang. Kalau maknanya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi melihat, masih lagi maknanya dengan ihsannya, mungkin berbicara dengan walaupun dari sudut adanya dosa yang kita buat, tapi itu menunjukkan kepada adanya ihsan ataupun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak lagi diberikan perhatian, ibaratnya nak jadi apa pun ikut suka. Macam itulah. Jadi menunjukkan besar kemurkaan. Kemudian yang kedua adalah kerana ketika mana bayi itu dibunuh, maka dia tidak mampu untuk mempertahankan diri dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang di hari akhirat untuk dia berbicara, bayi itu berbicara sendiri kenapa dia dibunuh. Maknanya menjadi saksi ke atas dirinya sendiri. Bayi itu adalah saksi ke atas diri dia, dan juga saksi kepada pembunuhnya. Baik. Jadi kalau kita tengok kenapa ada adat jahiliah yang tidak sukakan bayi perempuan. Pertama, perlu difahami juga, bukan semua adat perempuan, adat membunuh bayi perempuan ini berlaku dalam kalangan masyarakat Arab. Bukan semua kabilah Arab. Sebenarnya kabilah-kabilah yang kaya ni,
mereka ni tak kisah sangat sebenarnya. Kan? Antaranya Quraisy sendirilah. Kan? Tapi yang disebutkan antara yang berlaku, kabilah yang berlaku adalah pada kabilah Tamim dan juga Asad, kan? Yang berlaku pembunuhan anak perempuan disebutkan dalam pelbagai surah, dalam surah Al-An'am tak silap dengan surah Al-Isra, dan janganlah bunuh anak-anak kerana khasyata imlaq, ini kamu takutkan kepada kefakiran. Jadi ini berlaku kepada beberapa kabilah Arab, yang mana Quraisy dikatakan tidak berlaku lah. Jadi sirah yang mengatakan Sayyidina Umar tanam anak dia itu adalah sirah yang tak benar. Kerana anak Sayyidina Umar ada je Hafsah, kan? Itu anak perempuan Sayyidina Umar yang juga menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka bukan termasuk dalam golongan ni. Okey, baik. Jadi kenapa adat jahiliah dia tidak sukakan bayi perempuan? Kan? Kerana yang pertama sekali, perempuan ini dia tidak menyambung keturunan. Sebab keturunan ini disambung oleh masyarakat Arab itu adalah melalui anak lelaki. Jadi nak dinisbahkan kaum dan sebagainya adalah mesti dinisbahkan kepada anak lelaki. Tak menyambungkan keturunan, yang menyebabkan telah kurang satu hal ataupun satu perkara yang nak dibangga-banggakan. Jadi Nabi SAW, antara perkara yang diejek sindir kepada Nabi SAW adalah Batara Muhammad dalam surah Al-Kawthar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi abtar itu antara maknanya terputus keturunan. Sebab anak lelaki Nabi SAW semuanya meninggal pada waktu kecil. Kan? Jadi kerana bagi mereka anak lelaki itu adalah sesuatu yang dibanggakan, antaranya adalah kerana menyambung keturunannya. Yang kedua, anak lelaki ini pula lebih banyak boleh membantunya dalam pelbagai urusan dalam perdagangan, iaitu urusan jual beli mereka yang paling famous, kan? Itu ekonomi yang paling utama dalam bab nafkah, nak berikan duit ataupun kehidupan dalam perang. Sebab tu antara yang disebutkan dalam surah Al-Muddathir dan beberapa surah yang lain, antaranya adalah Walid bin Mughirah. Sebab apa? Dia sangat kaya, sangat berharta, kaya dan juga bijak. Dalam masa yang sama anak dia siapa? Khalid Al-Walid. Jadi memang pelbagai dari sudut, maknanya kemegahan termasuklah anak. Sebab itulah ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jangan jadikan anak itu sebagai fitnah bagi kamu. Bukanlah maknanya dengan adanya anak itu fitnah, tapi dengan adanya anak itu adalah menjadi satu perkara yang dibangga-banggakan. Baik. Yang ketiga adalah tidak beranggapan ia satu pelaburan yang baik. Sebab apa? Bila lahir bayi ini nak kena bela, nak kena jaga, bagi makan, dan akhirnya bagi nikah ke orang lain. Dia tak dapat apa kat dia. Jadi dia dalam hal kekeluargaan pun dia memikirkan keuntungan. Apatah lagi yang mana sepatutnya menjadi satu sifat tabi'i manusia, rasa kasihan. Ini apatah lagi kalau agama ni bila tak datangkan benefit bagi dia dari sudut dunia ini, lagilah dia tolak. Baik. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh tentang isu pembunuhan bayi perempuan dan apa sebab pembunuhan bayi perempuan itu sendiri? Maka kalau kita tengok, para nabi diutuskan untuk membetulkan maknanya kesalahan perilaku umatnya yang terpesong daripada syariat Islam. Contoh kalau kita tengok Nabi Musa lah, kita ambil satu contoh je. Nabi Musa maknanya yang berluasa pada ketika itu adalah sihir. Maka didatangkan tentang kuasaan ataupun tongkat Nabi Musa. Sama juga pada zaman Nabi Sulaiman, sebab Nabi Sulaiman adalah penerus kepada zaman Nabi Musa, yang mana masih lagi berlegar kuat, yang dipegang adalah sihir. Jadi kekuasaan yang besar diberikan kepada Nabi Sulaiman. Baik. Jadi zaman Nabi SAW, sebagaimana yang kita sebut dalam adat jahiliah, adanya pembunuhan bayi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sentuh kesalahan yang sesuai pada setiap zamannya untuk memberikan keadilan khususnya kepada golongan yang tertindas. Dan juga peringatan kepada golongan yang tindas. Dan apa sebab pembunuhannya? Bi'ayyi dzambin qutilat. Allah Subhanahu Wa Taala tanya sendiri bayi,
Kerana tadi kita sebut dia tak berpeluang membela dirinya kerana pembunuhnya adalah ayah dia sendiri. Dia kalau seorang anak ni ataupun seorang bayi tu ataupun seseorang daripada keluarga yang berlainan ataupun kaum yang berlainan, contoh kaum A dan kaum B, katakanlah kaum B ni anak perempuan kaum A, maka kaum A ni pun dia akan tetap tuntut bela kepada kaum B, kan? Tetapi kalau yang membunuh dia itu adalah daripada kaum dia sendiri, harta daripada bapa dia sendiri, maka tidak ada peluang untuk bayi itu menuntut bela. Jadi apabila bayi ni diteraniaya, yang dia ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu, maka tidak ada lagi penyaksian, tidak ada lagi penyaksian yang dapat didustakan dan tidak ada lagi hukuman yang dapat dilepasi oleh pelaku. Jadi sebab dia dibunuh, sebab pembunuhannya itu hanyalah tadi kita sebutkan kenapa mereka tidak suka anak perempuan dan dia tidak mendapat pembelaan. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan persoalan, dan sebenarnya secara umumnya nak menyebutkan tentang manusia itu akan disoal, khususnya walaupun perkara itu adalah perkara yang tersembunyi. Kita kena tahu orang Arab ni, ada ketika maknanya anak mereka akan dilahirkan, isteri mereka, harta daripada isteri mereka hamil, maknanya menampakkan bahawa isteri mereka hamil, mereka akan bawa isteri mereka di kampung-kampung ataupun tempat-tempat yang jauh daripada kota-kota besar. Sebab apa? Sebab kalau lahir je anak perempuan, dia akan tak nak. Tapi kalau anak lelaki, dia akan bawa balik lah. Dengan bangganya, bawa balik itu dia akan keliling Kaabah, tawaf berhala-berhala. Itu hikmah juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mematikan Abdullah, yang ni bapa kepada Nabi SAW sebelum kelahiran Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Allah tak izinkan, maknanya Nabi ini dibawa berarak ataupun pusing tawaf kelilingi Kaabah. Dan hal itu tak boleh dilakukan melain pada adat Arab adalah pada bapa sahaja. Walaupun datuk tak boleh buat. Dia mesti berbapa dia. Sebab itu orang Arab ni, kalau dia lahir anak lelaki, dia balik daripada tempat persembunyian dia, daripada isteri dia nak melahirkan anak, dia akan bawa balik dengan keadaan yang gah lah, kan? Sambil pusing Kaabah tu, tawaf, dipersembahkan pula, maknanya di hadapan berhala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua perkara lagi, lepas tiupan sangkakala yang kedua, wa iza suhufu nusyrat, dan apabila surat-surat amalan dibentangkan, wa iza sama usyitat, dan apabila langit ditanggalkan daripada tempatnya. Ini dua perkara lagi, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kitab catatan amalan dan juga langit. Jadi buka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan wa iza suhufu nusyrat. Nusyrat ni makna asasnya adalah membuka catatan amalan manusia, yang dibuka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan suhuf. Suhuf ni adalah lembaran yang digunakan untuk menulis. Yang mana kalau banyaknya suhuf, lembaran-lembaran itu akan membentuk mushaf. Ini yang kita sebutkan sebagai mushaf Al-Quran, kan? Baik. Jadi suhuf ni menunjukkan setiap lembaran itu daripada kisah kehidupan manusia, kan? Kita sebut lembaran kisah kehidupan manusia, kan? Akan dibentangkan, bahkan ada yang menyatakan dibentangkan bentangan itu sejauh mata memandang. Maknanya seolah-olah dia macam satu bentangan, dia macam scroll yang tebal, terbuka, dibentangkan, maknanya sejauh mata memandang. Dan semua perkara yang dihamparkan, nusyrat ni dihamparkan itu, ditunjukkan itu, terdapat dah, maknanya episod-episod lembaran kisah kehidupan manusia dan dari sudut apa yang dilakukan, yang menunjukkan tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan. Maka sebab itu disebutkan pada waktu ini, sebab ini berlaku sebelum hisab. Jadi semua manusia itu dibentangkan terlebih dahulu. Jadi kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tengok sendiri apa yang alimat nafsum ma ahdarat, kita sendiri dah tengok. Maka kita mengharapkan pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala hisab dengan hisab yang mudah. Maknanya tak tengok pun, maknanya detail. Kalau nak tengok detail satu persatu yang kita sebut sebelum ni, itu tunjukkan kepada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menunjukkan berita tak baik lah dalam bahasa mudah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang langit. Allah balik cerita tentang langit kerana, kenapa Allah balik cerita tentang langit? Kerana yang pertama, kalau kita tengok manusia bila dia takut, dia akan tunduk biasanya, kan? Tapi kalau dia berharap,
dia akan mendongak ke atas. Ini berharap. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang langit, Allah tak datangkan langit ini di awal, sebab kalau kita ikutkan sepatutnya letak awal lah. Berkaitan dengan langit, berkaitan dengan apa nama matahari kan. Kalau sebaris di situ kan nampak dia punya flow tu cantik kan. Tiba-tiba kenapa muncul langit pula kat sini? Kan? Dia apabila langit dia lenyapkan, seolah-olah kalau kita amalan selepas kita amalan dibentangkan, maka tidak ada lagi pengharapan, melainkan apa yang tertulis pada catatan amalan tersebut. Jika sebelum ini sesuatu yang jatuh daripada langit, maka langit itu sendiri berada berkeadaan bagaimana, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kusyitat, iaitulah seperti kulit yang dilapah yang tercalit warnanya darah. Ke warna langit tu menjadi merah yang saya sebutkan tadi kerana apa? Pantulan-pantulan kepanasan laut itu kepada langit. Dilapah kulit ataupun dicabut daripada tempatnya. Yang ini langit tu dicabut daripada tempatnya. Baik. Dan datanglah maknanya pengakhiran manusia. Sama ada wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu zulifat. Pengakhiran manusia sama ada ke dalam jahim yang mana disebutkan su'irat. Makna su'irat ni sa'ir, api yang meninggi, yang yang marak, yang membesar, maknanya yang semakin membesar, su'irat. Maka hembusannya yang kita sebut sebelum ini dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bila hembusan angin kepanasan kena kepada orang yang kufur. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, mereka kata qalu ya wailana. Mereka mengatakan celakalah kami. Sedangkan ini belum lagi cerita nak masuk. Ini cerita dipertontonkan. Dia rasa vibe neraka, angin hembusannya. Bagi orang yang mana akan masuk ke dalam syurga, sebab tu tadi kita sebut antara makna nufus zujat tu dibahagikan kumpulan tu. Kan? Bagi mereka yang daripada golongan kanan ini uzlifat. Dan uzlifat ni syurga itu didekatkan, dibawa dekat. Sementara tunggu di mahsyar, walaupun mahsyar itu semua orang akan rasa maknanya kesengsaraan mahsyar, maknanya dengan kepanasan dan sebagainya. Tapi bila didekatkan dengan syurga ini, nampak benda yang sangat indah tu tak rasa apa. Kerana apa? Sedang menantikan kegembiraan untuk memasuki dalam syurga. Baik, kenapa didahulukan disebutkan neraka? Kerana tabiat surah ini dan suasana yang saya sebutkan di awal tadi disampaikan adalah kerana berlakunya penentangan. Maka Allah sebutkan neraka. Alimat nafsum ma ahdarat. Yang ini pun kita dah sebutkan panjang dalam surah Al-Infitar. Cumanya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ayat yang lebih detail lagi pada hari tersebut, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Jadi ma amilat muhdara, apa yang dihadirkan, iaitulah pada hari kiamat itu tiap-tiap seseorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakan sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalannya fi suhufin tadi. Dan demikian juga apa yang sahaja kejahatan yang dikerjakannya ketika itu. Tiap-tiap orang yang bersalah ingin ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalannya yang jahat itu. Ini kita sebutkan tadi, dia mengharap, pengharapan maknanya untuk dijauhkan amalan dia, apa yang dia dah ketahui, apa yang dia buat dijauhkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wa yuhadzirullahu nafsah, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat terhadap kuasaan dirinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan wallahu ra'uf. Jadi Allah Maha Kasih. Jadi kita nak dapatkan belas kasihan itu, dia dalam bila mana sampai pada hari akhirat ni, dia ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemurkaan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dunia ini, kan, supaya manusia ini beringat bahawa ia menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di hari akhirat mana Allah Subhanahu Wa Taala hanya ada di antara rahmat dan juga keadilan. Maknanya rahmat itu orang itu dalam keadaan yang baiklah. Tapi kalau berdepan dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan apa yang kamu buat kamu dapat. Ini satu persatu itu akan dinilai. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Kenapa tiba-tiba pula Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Ini apa kaitan sumpah ini dengan pembicaraan surah ini?
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita sebutkan part yang pertama tadi 12 perkara. Oh maaf, saya lupa nak sebutkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala susun 12 perkara ini mengikut turutannya. Tapi nak sebutkan ayat part selepas ini, ayat 15 dan ke atas. Kalau ayat 1 hingga 14 tadi menyebutkan tentang bagaimana penciptaannya, alam ini, diri manusia sendiri akan patuh kepada masyiatillah, akan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya pun dia akan jawab. Kalau disuruh, maknanya diperlihatkan kepadanya, dia akan tengok dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana sekarang ni. Yang tu kehendak Allah di hari akhirat. Tapi kehendak Allah ketika mana sekarang ini, iaitulah kepatuhan manusia terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya nak sebut dengan cepat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala susun 12 perkara ni. Yang pertama, kenapa matahari terlebih dahulu? Kerana nak menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari, tidak ada yang dapat kawal matahari. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan raja yang mana bila Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku matikan Namrud, maknanya dia ambil dua orang, seorang dilepas seorang. Kata aku hidup boleh mematikan. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menjadikan maknanya matahari terbit daripada sebelah timur, kau jadikan matahari terbit sebelah barat. Dan dia tak boleh buat. Dia menunjukkan hanya yang berkuasa ke atas matahari itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bintang, kerana matahari juga sebahagian daripada bintang, maka nasib bintang-bintang lain pun sama, yang mempunyai cahaya, dia berkumpulan. Malam terlebih dahulu dan dia berperan, cuma disebutkan matahari kerana dia adalah bintang yang paling dikenali, paling bermanfaat kepada manusia. Baik, dan disebutkan dua perkara tadi, maknanya yang pertama tentang matahari dan kedua tentang bintang. Kemudian itu adalah benda yang berada di atas manusia. Dan disebutkan benda yang paling penting bagi bumi, iaitulah jibal yang tadi. Dan disebutkan selepas daripada jibal, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang isyar. Tadi maknanya tiga perkara itu adalah jamadat. Jamadat ni maknanya perkara yang tidak hidup, ataupun diberi tidak hidup lah. Dia bukan berkembang hidup. Tapi dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut a'lamun haywanat. Ini alam haiwan. Itulah isyar tadi kita sebutkan sebagai unta dan binatang wuhush. Biarnya Allah Subhanahu Wa Taala ulang dengan perkataan yang sama. Kita dah sebutkan tadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan perkataan sama ataupun kejadian yang berlaku pada langit tersebut. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kemudiannya nak disebutkan tentang nufus, maka Allah seolah-olah nak beritahu kepada kita, kamu dah tengok, kamu dah dengar, maknanya boleh gambarkan apa yang berlaku di atas kamu. Kamu dah boleh mendapat gambaran apa yang berlaku di sekeliling kamu dan juga di bawah kamu. Cuba kamu fikir sekarang ni apa yang berlaku kepada kamu. Kedatangnya ayat wa idzan nufusu zuwijat dan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan datangnya maknanya datang tu dalam step by step, dianya sampailah kepada akhiran manusia di antara neraka ataupun syurga. Baik. Jadi saya sebutkan sikit lagi, mana fala uqsimu bil khunnas. Oleh itu aku bersumpah dengan binatang-binatang yang tenggelam, bintang-bintang yang tenggelam timbul. Al-jawadil khunnas, iaitu yang beredar. Al-kunnas, iaitu yang juga tetap pada tempatnya. Baik. Kenapa saya sebutkan tentang Al-Quran bukan seperti mana kepercayaan karut mereka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bintang. Jadi kita jumpa dah ada tiga perkataan, kawakib, kemudian an-najm, dan yang ketiga al-khunnas. Apa makna al-khunnas ni? Al-khunnas ni adalah jenis bintang yang dia bergerak dan dia dapat dilihat, kemudiannya ia lenyap hilang. Maknanya nampak ada cahaya, sebab kita sebutkan an-najmu dalam surah At-Tariq pun menyebutkan cahaya itu dia datang, dia macam ada sekejap, ada sekejap, ada sekejap, ada sekejap, ada sekejap, macam litlak kan. Baik. Jadi diisyaratkan bintang-bintang ini adalah dari sudut kepercayaan orang musyrikin terhadap penilik-penilik nasib. Kerana melalui bintang inilah maknanya mereka boleh dapat maklumat.
daripada bintang ni mendapat maklumat daripada langit. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini masih lagi berada pada zaman kita sekarang ini, iaitu kepercayaan tentang bulan kelahiran, mana hari kelahiran akan jadi sifat perangai macam ni. Dia bukan kepada sumber asas Islam perkara tersebut. Jauhi perkara-perkara itu. Kerana manusia ini ditentukan amalannya bukan daripada apa hari dia dilahirkan, kerana perkara-perkara tersebut adalah bukan dari pemilihan ataupun bukan dari sudut manusia ada pilihan tentangnya. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tanya kenapa kamu lahir pada hari sekian-sekian, menyebabkan kamu berperangai sekian-sekian. Mana boleh Allah Subhanahu Wa Taala tak tanyakan hal tersebut, kerana benda itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang tetapkan kamu lahir bila. Doktor pun tak tahu. Jadi kepercayaan berkaitan dengan bulan kelahiran, hari kelahiran akan menyebabkan manusia ini perangai macam ni dan sebagainya, ini semua tak ada asas. Dia adalah sebahagian daripada tilik nasib yang berlaku pada zaman jahiliah terdahulu, yang mana menggunakan tentang ilmu tangan ini. Baik. Dan sedangkan bintang itu hanya menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, al-jawaril nas, disebutkan dia beredar pada tempatnya. Dan al-kunnas dia boleh hilang ataupun terbenam pada waktu ataupun pada ketika yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepadanya. Jadi jika bintang-bintang tadi dia muncul dan tenggelam berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jika Allah takdirkan suatu hari, maknanya bintang tadi, nampak dia terkait dengan ayat yang awal tadi. Bila Allah takdirkan bintang itu dia terbenam, ingkadara, hilang, maknanya cahayanya tak muncul-muncul lagi. Jadi apa pula maklumat yang kamu ada, yang penilik nasib ini ada? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk bahawa bintang-bintang itu sendiri digunakan sebagai rejaman, waja'alna jumal lisyayatin, kepada syaitan. Bintang-bintang itu yang tempat, maknanya syaitan nak mencuri maklumat di langit. Bintang, langit tempat syaitan nak mencuri maklumat, dan bintang-bintang itu jadi ruju, jadi rejaman kepada syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Jadi apabila disebutkan malam ia hampir habis dan mulai terang, maknanya terkait dengan ayat sebelum ni. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut jika bintang itu al-jawaril kunnas, maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala asalnya dia adalah makhluk yang beredar pada tempatnya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kalau dia hilang cahayanya dan jatuh bertaburan, bintang itu dah lenyap. Jadi malam kamu itu tak lagi dihiasi oleh bintang. Mana malam kamu telah hampir habis waktunya, tapi kamu dah tak ada bintang pada malam tersebut. Kamu nak buat apa? Ataupun siang menghampiri, siang lagi lah tak ada bintang, tak nampak bintang. Jadi apa lagi pedoman, apa lagi sumber maklumat yang kamu ada, yang tinggal pada kamu mengetahui perkara-perkara yang akan datang, khususnya sebab tilik nasib ni adalah nak tilik perkara yang akan datang. Jadi apa lagi tinggal kepada kamu? Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala address tentang apa masalah orang Quraisy ni dengan kepercayaan karut mereka yang juga yang membawa kepada kesyirikan, maka nak digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, iaitulah Al-Quran. Maka sebab itu selepas daripada ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Quran, dan cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Quran ini, Allah sebut tentang Jibril itu. Jadi kerana nak sebutkan tentang authority, authority maknanya malaikat Jibril, dan juga nak menunjukkan tentang Jibril ni adalah yang paling terpercaya berbanding dengan syaitan. Sudah tentulah maknanya dalam Quran ada gandingan di antara malaikat dengan syaitan. Malaikat ini membisikkan kebaikan kepada manusia, dan juga syaitan membisikkan keburukan. Maka antara malaikat-malaikat itu yang paling agungnya iaitulah Jibril. Innahu laqaul rasulin karim. Iaitulah sebenarnya Al-Quran itu sungguh adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasul. Di sini bukan bermakna Rasul di dunia, tapi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantar wahyunya, menyampaikan wahyunya, iaitulah Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW.
dan juga nabi-nabi sebelumnya. Rasulin karim. Karim ini menunjukkan, sebelum ni kita dah sebutkan, pemurah. Maknanya dalam urusan ni tak berkira lah. Yang ini nak sebutkan karim juga kerana mulianya, yang ini terpercaya. Karim pemurah menjadi mulia, dan mulia kerana terpercaya. Baik. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Yang mana malaikat Jibril ini disebutkan mempunyai kekuatan yang luar biasa, lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai arasy. Jadi malaikat Jibril adalah ketua kepada sekalian malaikat. Zil Arsy Makin ini menunjukkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muta'in thamma amin, yang ditaati di atas sana, yang menunjukkan dia ditaati dalam kalangan para malaikat, dan juga lagi dipercayai. Ini selalu orang juga tanya pada saya berkaitan dengan ini wahyu dah tak ada, kan? Di malaikat Jibril buat apa? Kadang-kadang soalan ni lucu jugalah, tapi betul lah, kadang-kadang orang terfikir kan, sebenarnya Jibril bukan sekadar menghantar ataupun membawa utusan wahyu kepada manusia ataupun kepada Nabi, kan? Tapi juga membawa wahyu arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat sendiri. Bukan semua malaikat yang ada akses direct setiap masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Jibril. Dan juga ada 4 malaikat disebutkan fal muqassimati amra. Ada beberapa malaikat yang lain lah. Tapi nak sebutkan bukan semua. Di malaikat secara directly berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada malam Al-Qadar. Yang lain Jibril yang datang, maknanya sampaikan pesanan ataupun mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka para malaikat itu pun maknanya mempercayai, maknanya taati apa yang disebutkan oleh Jibril. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ringkasnya ciri-ciri Jibril. Ini utusan yang mulia, Rasulun Karim, di quwwatin, yakni gagah, dengan ada ratusan sayapnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi nampak Jibril dalam bentuk rupanya yang sebenar, maknanya gelap langit, tak nampak apa. Yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kemuliaannya, dan dia juga ditaati dan makhluk yang terpercaya dan seumpamanya, maknanya makhluk ditaati oleh malaikat lah. Dan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan dengan cara yang unik tentang bagaimana Nabi juga adalah yang ditaati ataupun yang dipercayai oleh orang musyrikin sendiri. Maka sebab itu hikmah bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah kata wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu itu, iaitulah Nabi SAW yang kamu ingkari dia bukanlah orang yang gila. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sahabat? Kerana memang mereka bersahabat dengan Nabi SAW sebelum daripada Nabi SAW menjadi Rasul. Mereka mempercayai Nabi. Mereka mengatakan, memberikan gelaran kepada Nabi Al-Amin. Mereka simpan barangan berharga mereka kepada Nabi. Nabi jadi macam bank. Hingga kan sebelum Nabi hijrah, Nabi kena perintahkan Sayyidina Ali untuk bagi balik barangan orang Quraisy yang dia simpan. Nabi SAW simpan, baginda simpan. Jadi, dan sahibukum ini juga menunjukkan kepada bila kita sebutkan sahabat, dia ada, macam saya pernah sebutkan sebelum, dia ada satu common interest. Ini ada satu persamaan, iaitu persamaan kamu dengan dia. Mungkin persamaan kamu dari sudut keluarga yang paling jelas, dia bersahabat, dan juga keluarga kamu. Ataupun persamaan mungkin dari sudut kebaikan, kejujuran. Jadi apa sahaja persamaan dia dengan kamu, dan kamu memang pernah menganggap dia sebagai sahabat, dan kamu sangat mengenali dia sebab dia sahabat kamu, kan? Maka kamu sendiri, tanpa kalau aku sebut pun bahawa dia tidak gila, kamu sendiri dapat menyebutkan bahawa dia tidak gila. Bahkan memang kamu sebut pun bahawa dia tidak gila, kan? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu daripada Tuhannya, kerana sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang pertama, kamu bersahabat dengan dia, kamu sangat kenal dengan dia, dia tak gila. Perbuatan maknanya dia, sebab Nabi SAW
pada peringkat awal turunnya wahyu, sebab surah ni antara surah yang awal, Nabi SAW akan sentiasa naik ke bukit, kaki bukit, naik ke kaki bukit. Sebab apa? Sebab Nabi ternanti-nanti wahyu. Bahkan bila fatrah terputusnya wahyu itu, Nabi rasa takut-takut mana Jibril tak nampak Nabi. Kan? Ini keadaan dalamannya yang disebutkan dalam sirah. Yang menyebabkan Nabi naik ke kaki bukit supaya Jibril datang turun membawa wahyu. Sebab Nabi masih lagi dalam keadaan tertanya-tanya. Kenapa, maknanya apa yang perlu dilakukan, persediaan dan sebagainya. Jadi ayat Quran baru sikit demi sikit. Kan? Jadi nak sebutkan bahawa Nabi SAW kan berjumpa dengan Jibril ni entah mana-mana tak. Ataupun Nabi ambil daripada siapa yang lain. Kemudian orang lain tu ambil daripada Jibril tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi SAW sendiri berjumpa secara directly dengan Jibril. Dan kali pertamanya, iaitulah yang dilihat di kaki langit yang nyata ataupun di kaki bukit, bil ufuqil mubin, di atas bukit, di kaki langit lah. Sorry, di atas, bukan kaki bukit, di atas bukit, di kaki langit. Ni di langit lah. Hampiran dengan di atas bukit. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang gaib. Perkataan bidanin, danin, dani ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bukan seperti mana yang kamu percaya kan kepada kahin. Kahin ni adalah penilik-penilik nasib tu. Mereka itu hanya menceritakan perkara yang gaib, yang sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahuinya. Syaitan yang maknanya datang membisikkan kepada mereka, memberitahu yang mencuri rahsia-rahsia langit, beritahu kepada dia. Dia tahu serba sikit. Tetapi dalam keadaan tu, sebelum kamu nak dapatkan nasihat daripada dia, kamu kena buat apa? Kamu nak kena bayar kepada dia. Tapi Nabi SAW disebutkan ciri-ciri Nabi SAW. Menarik, Allah sebutkan 3 ciri Jibril, 3 ciri Nabi, dan juga 3 ciri Al-Quran. Ini ciri Nabi SAW, sahabat kamu yang tidak gila. Dan Nabi SAW memang ada connection, ada jumpa secara directly dengan Jibril. Bukan ada perantaraan orang lain ke apa, tidak. Jibril, maknanya Nabi naik ke atas bukit itu memang Nabi berjumpa dengan Jibril. Bukan kerana Nabi ini bersifat seperti mana sifat orang gila. Tidak juga mendapatkan upah daripada menceritakan hal perkara yang gaib tu. Bahkan dapat apa? Tentangan. Kan? Kalau kamu lihat, kalau kamu berfikir, kan, orang yang cerita perkara yang gaib, kan, ini kahin, penilik-penilik nasib itu, mereka mendapat upah, disanjung, diberikan kedudukan. Kan. Tapi Nabi SAW dah tak dapat upah. Kan. Kemudian ditentang dan macam-macam lagi maknanya diperlakukan kepada Nabi SAW. Kan. Jadi itu menunjukkan tentang kejujuran, kan, tentang amanahnya Nabi SAW. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ma hu biqauli syaitanir rajim, dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang direjam. Ini kan kita sebutkan tadi bintang yang mana merejam syaitan. Fa ina tadhhabun. Jadi ke mana kamu hendak pergi? Maksudnya kamu nak menyeleweng, nak jauh daripada Al-Quran. Dia Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Asy-Syura, Syuara, wa ma nazalat bihi syayatin. Al-Quran itu pula tidak sekali dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidak layak bagi syaitan itu berbuat demikian, maknanya menurunkan Al-Quran, dan tidak juga mereka dapat melakukannya. Innahum anis sam'i lama'zu, sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh malaikat. Jadi bukan perkataan malaikat, bukan perkataan syaitan, Al-Quran, dan bukan pula syaitan yang menurunkannya. Sebab apa? Sebab bila turun surah Al-Masad, antara apa yang disebutkan dalam surah Al-Masad adalah celaan bukan sekadar pada Abu Lahab, kepada isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil ni, Abu Lahab ni sebenarnya selain daripada bapa saudara Nabi, mereka juga adalah jiran Nabi. Ummu Jamil ni sentiasa, maknanya Nabi SAW dia kata, pergilah engkau dengan syaitan-syaitan kau. Dan bahkan bila sampai wahyu, antara terputusnya wahyu agak lama sebelum turunnya surah Ad-Duha, Jamil ni kata, syaitan kau telah meninggalkan kau. Dia merujuk kepada ayat Quran ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran yang diberikan. Jadi kan itu menjadi syair, menjadi sesuatu yang viral dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu. Musyrikin mengatakan apa yang Nabi SAW sebutkan itu adalah kalam syaitan.
Sebab Quran ni di antara dua je. Kan? Sebab dia adalah perkara yang gaib, yang ajaib. Kalau tak datang daripada syaitan, mereka mesti mengakui bahawa ia datang daripada Allah. Kan? Jadi dia tak boleh nak benarkan, maknanya dia tak mau nak benarkan daripada Allah, dia kata daripada syaitan. Itu saja pilihan. Sebab itu juga dikatakan bahawa Quran ni asatirul awwalin, kan? Disebutkan sebagai sihir, Nabi sebagai penyihir, kerana sumbernya asalnya adalah syaitan. Baik. In huwa illa zikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga pula ciri-ciri Al-Quran. Yang pertama adalah peringatan kepada seluruh alam. In huwa illa zikrun lil alamin. Di Al-Quran itu peringatan bukan sekadar kepada orang beriman tetapi kepada seluruh alam. Dan liman syaa'a minkum an yastaqim. Dia peringatan kepada seluruh alam tapi dia bermanfaat kepada siapa? Dia bermanfaat kepada orang yang dimansya amin. Siapa yang nak mengambil, yang berkehendaki, yang berkehendakkan untuk mengambil Al-Quran itu sebagai panduan ke atas jalan yang yastaqim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan uh, daripada Al-Quran itu untuk kamu, maknanya dimanfaatkannya adalah dengan kamu mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah datangnya daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab ia adalah kalam Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Ini disebutkan tadi, di permulaan surah ini tak disebutkan siapa yang menyebabkan kebinasaan pada alam ini, terjadinya kiamat. Dia disebutkan pada pengakhiran. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh, maknanya berbuat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kalau Allah nak mengendaki, maknanya berlakunya kiamat, maka berlakulah kiamat. Kehendaki, maknanya matahari itu malam, maka berlakulah malam. Kerana Allah apa? Rabbul alamin. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi sekalian alam. Wallahu taala alam. Mesej surah Fir, dan ada manfaatnya. Uh, dah dah senang. Baik, sebelum tu maaf. Ada soalan?